الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wa bihi nasta'in asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Yang dimuliakan Tuan Imam bersama pegawai dan ahli kuasa, para ustaz, tuan-tuan guru, tuan-tuan hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertamanya kita merapatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan izinnya juga pada malam ini Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk sama-sama dapat berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan sepanjang keberadaan kita Allah berikan ganjaran kebaikan. Marilah sama-sama kita ikhlaskan hati dan niat iktikaf. Mudah-mudahan ada ganjaran baik untuk bekalan kita balik ke sana nanti. Tuan-tuan sekalian, dalam kehidupan insan sebagai manusia, Allah Ta'ala menyebut ramai manusia dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Dan ayat ini biasa kita dengar. Nak menunjukkan bahawa sesungguhnya Allah berikan pengecualian. Istinaknya ialah orang yang tak rugi dalam hidup ini dan antara mereka ialah mereka yang beriman. Bukan sekadar mengaku beriman, tetapi mereka juga beramal dengan amal yang baik, memberi pesan, teguran, kebaikan dengan kebenaran dan juga kesabaran. Maknanya Allah SWT memberikan satu gambaran kehidupan kita dalam dunia ini memang kita sentiasa berada dalam kerugian. Walaupun orang tu nampak nilai hidup dia bahagia, kekayaan, kemewahan yang ada, tapi sebenarnya ramai mereka tidak menyedari hakikat sebenarnya kebahagiaan apa sebenarnya. Bila sebut soal bahagia memang orang semua bercita-cita. Dan tak kira siapa tuan-tuan, dia berhajat nak jadi orang bahagia. Cuma bagaimana dia menilai kebahagiaan yang sebenarnya. Ada orang beranggapan kebahagiaan itu bila dia memiliki dan memperolehi apa yang dicita-citakan. Sejak dari kecil sampai besar, dia berangan-angan, bercita-cita. Tiba-tiba Allah Ta'ala kurniakan apa yang dihajati, maka bagi dia Allahu Akbar, itulah kebahagiaan bagi dia. Tapi ada juga manusia tuan-tuan dalam hidup ni, bila sebut soal bahagia, dia nampak nilai kedudukan, imej, pangkat, darjat, kekayaan dan segala bentuk kemewahan kehidupan dan dia dianggap sebagai orang hebat dalam masyarakat, maka ia dianggap sebagai bahagia. Tetapi dalam kehidupan sebagai seorang muslim, seorang mukmin, hakikat kebahagiaan sebenarnya ialah bagaimana kita memperolehi berada di puncak ketakwaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebab itulah bahagia ni ada kat sini. Dan sebab itulah kalau tengok tuan bagaimana Sayyidina Ali menjelaskan di antara perkara nak menilai bila sebut tentang nilai ketakwaan, paling tidak ada dua perkara yang mesti ada dalam diri kita. Yang pertama, kena ada satu perasaan khauf minal jalil wa a'mal bin tanzil. Makna dua perkara ni bermakna seorang insan yang dapat nilai harga ketakwaan yang sebenar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kena ada dalam diri dia. Rasa apa tuan? Rasa takut. Takut dengan kebesaran, keagungan dan dia merasakan diri dia sangat-sangat bergantung Allah Taala. Dan berbeza kalau sebab takut tuan, bagaimana ketakutan ini bukan kita nak gambarkan macam mana kita takut dengan manusia yang garang, dengan binatang-binatang buas yang kita melarikan diri. Tetapi bagi manusia yang beriman dan bertakwa, bila dia ada rasa takut Allah Ta'ala, dia takut hidupnya tidak berada dalam rahmat dan kasih Allah Ta'ala. Apatah lagi tuan-tuan, kalau dia melakukan perkara mungkar, perkara-perkara maksiat, perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala, maka kebimbangan, ketakutan bagaimana azab yang akan menimpa dirinya. Bila waktu nak mati, ketika selepas mati, bagaimana keadaan di alam akhirat, dan begitu juga kebimbangan, ketakutan, azab sengsara yang dinamakan neraka Allah Ta'ala. Jadi kalau kita renung diri kita hari tuan, agak-agak kita ni bahagia ke tidak? Kalau nilai ketakwaan kita masih lagi rasa, alah, apa sangat nak beriman dengan Allah Ta'ala ni. Kita rasa nak semayang, nak puasa ni datang Ramadan ni. Jadi kita tak ada rasa bahawa diri kita sangat-sangat mengharapkan Allah Ta'ala
maka nilai harga ketakwaan mungkin kita sangat jauh sebagaimana diperolehi oleh para sahabat dan golongan salafus soleh yang mereka merupakan jiwa dan hati mereka sangat yakin dan percaya menentukan setiap sesuatu ini adalah daripada Allah SWT. Dan perkara yang kedua tuan-tuan, kalau kita nilai kita ni bahaya ke tidak, ialah tengok sejauh mana kita mampu dan berupaya mengamalkan segala ajaran. Sebab itulah bila sebut ajaran tuan, dari bangun tidur sampai tidur, banyak benda kita nak buat ni. Paling tidak tuan 5 perkara. Paling tidak bagaimana kita menyempurnakan soal berkaitan syahadah kita. Bila sebut bagaimana orang yang beriman, penyempurnaan syahadahnya beriman bukan sekadar mengaku Ta'ala, tapi dengan ungkapan kalimah la ilaha illallah, bagaimana dia mampu menterjemahkan, menzahirkan kalimah syahadah tadi dalam nilai kehidupan dia. Dan dia sentiasa berada dalam keadaan ihdinas siratal mustaqim, jalan yang sentiasa berada dalam yang benar. Dan begitu juga dia sentiasa mendirikan solat, jaga sembahyang ni tuan. Dia sebut sembahyang bukan satu benda yang kecil. Orang yang meninggalkan sembahyang, dia merupakan satu jenayah yang paling besar, merupakan satu maksiat yang paling dahsyat di sisi Allah SWT. Bayangkan tuan-tuan, kita mengambil nikmat Allah, kita melakukan segala perkara-perkara yang Allah kurniakan dengan izin Allah, tapi di saat ketika itu kita melanggar perintah itu, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan sekalian, bukan sekadar sembahyang, tapi dia juga termasuk orang yang sentiasa mengeluarkan zakat. Ada harta, ada sikit sampai cukup dan nisabnya, maka dia kena memberikan tanggungjawab amanah. Itu sebagai kewajipan untuk mengeluarkan hartanya sebagai suatu sumbangan, membersihkan dirinya, membersihkan hartanya di sisi Allah Ta'ala. Dan begitu juga kalau dia dah berkemampuan dan berkeupayaan, maka dia kena mengerjakan haji. Dan sebab itulah, tuan-tuan, dalam menilai kehidupan manusia, terutama kita yang kita jarang tengok orang dapat rasa kemanisan seronok beramal ni bila? Ini yang ketiga, antaranya lah menunaikan ibadah puasa bulan Ramadan. Tuan-tuan sekalian, pada malam ini saya mengajak tuan melihat bahawa sesungguhnya kita kena ingat, sebenarnya kehidupan ini satu benda yang Allah tentukan, dan setiap yang Allah tentukan ada asbabnya. Lepas tu Allah Ta'ala perintahkan satu perintah yang sangat besar, satu hadiah yang sangat istimewa sebagai tanda kasih sayang Allah Ta'ala kepada kita. Walaupun Allah sebut dalam ayat ya ayyuhallazina amanu, disebut ayat bermula dengan ya ayyuhallazina amanu, perkataan ungkapan ini merupakan satu ungkapan manja, gelaran orang panggil macam lakak, sebagai lakak mesra yang sangat manja. Allah memanggil hamba-hambanya, terutama siapa untuk orang beriman. Macam kita lah rumah tangga lah, kalau kita panggil isteri dengan panggilan manja, orang tak panggil oi awak dah, kita panggil gelaran manja dia. Ada orang panggil isteri yang ayam, tak kira lah apa-apa gelaran kan, menunjukkan satu gelaran yang istimewa pada pasangan hidupnya. Begitu ke anak-anak kita, kadang-kadang kita melakapkan gelaran manja walaupun nama dia bukan Atan, tapi Atan, kita gunakan Awang dan berbagai perkataan lah, nak menunjukkan itu satu keistimewaan, gelaran manja yang terpanggil pada zuriat kita, keturunan kita. Dan begitu Allah Ta'ala. Sebab itulah bila jumpa je ayat bermula dengan perkataan ya ayyuhallazina amanu, di sini Allah nak menjelaskan, maka di sana ada dua. Satu perintah suruh buat, yang kedua perintah tinggalkan. Ni yang kita kena tengok bagaimana bila tuan baca Al-Quran, tengok bila ada ayat yang bertemu dengan perkataan ungkapan panggilan Allah kepada orang beriman, maka kalau dalam ayat yang Allah sebut ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebab itulah saya sebut tadi, rupanya nilai kesungguhan, ketinggian nilai kehidupan yang bahagia adalah ketakwaan tadi. Mana Allah sebut, Allah perintahkan kepada kita berpuasa sebagaimana Allah perintah kepada orang sebelum kita. Tujuan apa tuan? Tujuan untuk membina, membangunkan, menaikkan nilai diri manusia. Mudah-mudahan awak menjadi orang bertakwa. Dan orang bertakwa ni dua sifat tadi, iaitu dia rasa takut dengan Allah Ta'ala. Bila takut dengan binatang, kita lari, tapi takut dengan Allah, kita akan menghampirkan diri, melaksanakan segala perintah Allah Ta'ala seboleh mungkin kita nak diri kita sentiasa dalam rahmat dan pandangan Allah Ta'ala. Dan begitu juga dia sentiasa beramal dengan apa yang diturunkan melalui lidah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kita percaya Al-Quran sebagai dustur. Nabi sallallahu menjelaskan taraktu fikum amrain, aku tinggalkan pada kamu dua perkara.
Kalau kamu pegang kepada keduanya, lan tadil abadah. Kamu tak akan sesat sampai bila. Sebab tu tuan sekalian, kita kena ingat dalam kehidupan kita hari ini tuan, biasanya orang akan suka berbangga-bangga. Dia proud dengan apa yang dimiliki. Kalau kita tengok diri kita sini lah, orang berbangga dengan ibadah dia. Sebab tu kadang-kadang kena jaga ni. Walaupun nak melaksanakan ibadah tu susah, tapi nak jaga hati supaya kekal dalam ibadah lagi susah. Sebab tu kadang-kadang masuk ke masjid, memang kita ahli jemaah yang memang setiap waktu, sesuatu yang dah kita amal sepanjang masa. Tapi duduk kat masjid, kita pandang belakang, tak ada orang ni. Kita nak jaga hati tu lagi susah. Maknanya bila kita dah mampu melaksanakan buat baik tuan, pastikan keikhlasan dengan sampai amal yang kita lakukan, dia menjadi kebanggaan, menyebabkan kita rasa kita hebat, kita sempurna dan kita rasa kita terbaik. Maka kalau ada sifat rasa bangga diri, ataupun rasa kita lebih mulia pada orang lain, ini di antara tanda-tanda kerosakan dan juga satu benda yang akan merosakkan diri kita dalam hubungan kita, terutama dalam ibadah kita di Allah. Begitu juga dalam kehidupan. Memang kita berbangga tuan, bila kita jadi orang kaya, rasa seronok jadi kaya, dia hebat, ni antara kebanggaan. Dan begitu juga tuan, kadang-kadang kebanggaan yang kita bangga ni, kita nak tunjukkan orang. Contohlah, orang tanya, Haji apa khabar? Oh, Alhamdulillah. Kan? Kalau dia cakap Alhamdulillah, okey beres. Kan? Tapi kalau tambah Alhamdulillah hari ni usaha berniaga, berjaya sekarang dapat ni 3-4 biji lori beli baru pula. Anak-anak Alhamdulillah 7 orang semua jadi profesional, 3 orang jadi pensyarah. Kita bercakap tentang kelebihan atau kurnia Allah Ta'ala. Bila ada perasaan tuan nak cerita ke orang, tak tanya pun. Kita tak tanya berapa harta awak, berapa kejayaan anak awak. Tapi bila kita sampai peringkat suka mencerita-ceritakan, maka kadang-kadang tuan, ini sifat manusia. Betul lah. Bila manusia, kita kena ingat tuan, walaupun hidup di alam dunia ni, harta yang kita miliki, tapi kena ingat, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Mana orang yang menghimpun-himpun harta untuk satu kebanggaan, bagus. Tapi Allah tegur kita. Kenapa tuan? Dengan kita menghimpun-himpun harta ni, sesungguhnya harta yang kita ada ni, kadang-kadang terbimbang, dia tak menjadi manfaat ke depan kita. Sebab tu, tuan-tuan tengok, ada di kalangan manusia, bila Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita, dengan kekayaan, kemewahan yang ada dia, tapi semuanya tidak memberikan kemanfaatan besar untuk kehidupan akhiratnya. Sebab tu kadang-kadang kita ingat tuan, bila Allah Ta'ala takdirkan kita jadi orang kaya, harta yang kita miliki, yang kita sayang, kita himpun, yang kita perbanyakkan, tapi bila sampai masa, bila kita meninggal dunia, rupanya harta yang kita katakan hak kita tu bukan milik kita. Milik siapa tuan? Rupanya bila kita Allah panggil meninggal je kita, maka dia akan jadi milik anak isteri kita dan akhirnya kita tuan tak miliki apa-apa. Tapi sebenarnya bila kita memiliki kekayaan, kemewahan, sesuatu yang kita miliki, bila kita infakkan, kita belanjakan, kita nafkahkan untuk keluarga kita belanjakan untuk jalan fi sabilillah, maka sungguh inilah bekalan yang akan menjadi hak kita tuan, yang merupakan kehidupan di akhirat yang kekal abadi, dan dia akan menemani kita waktu nanti kita balik menerima Allah Ta'ala. Jadi sekalian, marilah dalam kesempatan usia yang kita ada, sejauh mana apa yang kita miliki tuan, kalaulah kita tengok orang yang memiliki harta kekayaan, dengan harta tadi dia menggunakan untuk makan minum, tak kat mana. Kita sekuat-kuat mana kita makan tuan, tak sampai 3 pinggan. Sepinggan pun dah seeh dah. Tambah makin tua ni lagi kurang makan. Nak menunjukkan yang kita makan akan habis. Begitu juga kita berpakaian. Kalau kita beli pakaian mahal macam mana sekalipun tuan, bukan nak pakai semai 4-5 helai sekali pakai. Habis-habis kuat baju dalam, baju luar je. Nak menunjukkan mungkin 2-3 helai. Tapi makanan yang kita makan, dia akan habis menjadi najis dan juga menjadi zat tubuh badan kita. Dan begitu juga dengan pakaian yang kita pakai. Dan bila kita pakai pakaian yang kita pakai, maka akhirnya dia akan jadi lusuh dan juga akan habis dan dibuang. Tidak dimanfaatkan untuk kita. Apatah lagi tuan, apabila Allah Ta'ala kurniakan kita kekayaan kemewahan, dan kalau kekayaan kemewahan yang ada pada kita sebagai titipan pinjaman Allah Ta'ala kita, maka kita tak manfaatkan untuk kehidupan akhirat kita, maka nanti tuan, inilah di antara golongan yang menyesal. Menyesal kenapa tuan? Kerana sesungguhnya apa yang kita miliki, kita tak mampu menjadikan sesuatu yang boleh memberikan satu kebaikan untuk kekal, untuk kita kembali menemui Allah Ta'ala. Jadi selain apa yang nak sebut pada malam ini ialah marilah sama-sama kita cuba memikir dan merenung kerisauan kita bagaimana bila Allah Ta'ala takdirkan hidup kita ni
sampai masa dan ketika saat kita balik menemui Allah Ta'ala dan kita tak bawa apa-apa. Alangkah ruginya dalam kehidupan Allah berikan segala-galanya tapi kita tidak manfaatkan untuk kehidupan akhirat kita. Sebab itulah bila kita baca dalam surah wal akhiratu khairun minal ula, di antara perkara yang kita kena ambil renung dan melihat bahawa semuanya manusia ni bila sampai satu peringkat dengan apa yang Allah kurniakan dia tak nampak keutamaan akhirat, maka ini akan merugikan dia. Saya nak bawa untuk melihat pada malam ini beberapa peringatan. Para ulama untuk menjelaskan di antara asbab kenapa hidup kita ni Allah tak sayang kita, Allah tak perhati kita. Dan banyak tuan di antara perkara lah di mana kalau tengok bagaimana Rajab Al-Hambali dia menjelaskan antara asbab kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tak memandang manusia tu dan dia tak memberikan kasih sayangnya kepada manusia. Antaranya yang pertama tuan, bila berada atau adanya dalam dirinya la taqbalul haq, mereka tidak menerima kebenaran. Maksudnya dalam hidup kita tuan, memang kebenaran itu suatu kepastian dan kita perlu mentaati kebenaran. Bila orang menolak kebenaran tuan-tuan, maka ini menunjukkan tanda-tanda dirinya jauh dari pandangan Allah Subhanahu Taala. Allah tak sayang kita. Contoh, apa maksud menolak ataupun tidak menerima kebenarannya? Contoh, kalau kita tuan, kita buat silap, buat salah, bila ada orang tegur kita, bila orang tegur kita, encik, benda tak betul, kena gini, oh, kita naik marah tuan-tuan. Maknanya orang nak betulkan kita dalam kesilapan yang kita lakukan. Mungkin kerana kesalahan yang kita buat menyebabkan ibadah tolak. Tapi bila orang tegur kita, orang nak nasihati kita, oh, kita naik marah. Ini di antara tanda peribadi manusia yang tidak menerima kebenaran. Dan tengok tuan, Allah ceritakan kisah bagaimana berlaku kepada iblis la'natullah, syaitan. Dan bagaimana bila Allah perintahkan fasjudu li adama fasajadu ilal iblis aba wastakbar. Maknanya bila orang ni dia menolak kebenaran, tak boleh terima nasihat, dia termasuk orang yang tak mau tunduk dan menerima kebenaran ni, termasuk orang sombong. Orang sombong, kenapa? Sifat dia aba wastakbar. Dia rasa dia hebat, dia rasa dia lebih mulia dan akhirnya dia mengelehkan orang. Kalau ada sifat tu, maka jahanam gitu tuan. Perkara yang kedua tuan, kenapa Allah Ta'ala tak perhatikan, Allah tak berikan kasih sayang Allah Ta'ala kepada kita dan kita tidak dalam pandangan Allah Ta'ala? Kerana yang keduanya, beliau menjelaskan iza tazharu bimaksiatin la tantahi. Maknanya apabila manusia melakukan perbuatan, melahirkan perbuatan amalan, perbuatan maksiat dan dia tak rasa malu. Ini penyakit ni. Ramai tuan-tuan, orang hari ni kalau buat benda maksiat, benda mungkar, dia bangga. Kadang-kadang kita tengok dalam YouTube, yang buat jahat, buat mungkar, seolah perbuatan tu rasanya macam dialah samsim paling besar, seolah-olah hidup ni menungkat langit. Kita tuan-tuan, bila kita berbangga dengan kejahatan kita berbangga dengan maksiat dan kemungkaran kita lakukan, itu menunjukkan kebodohan dan kejahilan diri kita. Padahal tuan, segala keburukan, keaiban, kejahatan sepatutnya kita sembunyikan, jangan bagi tahu orang. Kenapa tuan? Allah Ta'ala menaikkan darjat, Allah memuliakan manusia. Yang pertama, Allah tutup keaiban dia. Tapi kalau dia nak tunjuk hari ni tuan, tengok dengan YouTube-nya macam-macam benda, orang buat maksiat, tak tutup aurat, dia berbangga dengan perbuatan amalan dia. Orang berzina boleh tunjuk bukti yang dia kata yang dia hebat dan mulia. Tapi tuan, bila sampai masa ketika tuan, segala perbuatan tu tak memberi manfaat hidup dia. Lepas tu bila Allah tutup keaiban kita, Allah tutup dari pandangan manusia, itu tanda-tanda kita dimuliakan oleh Ta'ala. Lepas tu yang kedua tuan, bila Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa yang kita lakukan. Ni Allah tutup aib dan Allah ampunkan dosa. Ini di antara asbab kita menjadi mulia dalam pandangan manusia dan memudahkan perjalanan kita menuju kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau hidup dalam dunia ni, kita termasuk orang yang dah buat mungkar, buat maksiat, kemudian menunjuk-nunjuk sehingga peringkat tak malu. Bukan tak malu dengan Allah, tapi tak malu dengan manusia. Sebab tu baginda Nabi menjelaskan iza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu tak malu, buatlah kamu apa yang kamu suka. Hari ni tuan tengok bagaimana bila manusia dah tak malu dan tak tahu hukum hakam depan mata mereka yang sepatutnya mereka jaga adab dan akhlak, nilai-nilai kehidupan, maka tengok
fenomena masyarakat akhir zaman tuan, bila mereka dah tak yakin, menolak agama, tak percaya pada Allah, kadang-kadang sampai mereka menzahirkan dirinya sebagai ateis. Dia tak percaya pada Tuhan. Kenapa tuan? Ada sebab. Ada di antara mereka yang tak percaya pada Tuhan, dia anggap Tuhan ni dah, Allah ni macam dah tak memberikan apa yang dihajati. Dia kata dari muda berdoa, berusaha susah hidupnya. Dia kata Allah tak perlukan dia. Dan dia sampai dekat tak perlukan Allah Ta'ala. Itu dia punya pandangan. Sebab apa? Allah tak sampaikan apa yang dihajati. Tapi ada juga tentang manusia ni, dia menolak dan tak terima ataupun tidak beriman, tak yakin adanya Allah, tak percaya pada Allah Ta'ala. Kenapa tuan? Dia merasakan diri dia lebih sempurna. Dan dia merasakan apa yang dilakukan dalam hidup ni, setiap yang diperolehi ialah atas ikhtiar dan usaha dia. Tak ada kena-mengena dengan Allah Ta'ala. Jadi bila manusia merasakan apa yang dibuat atas ikhtiar dia, atas usaha dia, dan dia dah menolak konsep qada dan qadar. Dan yang ketiga tuan, ada juga manusia tak percaya pada Allah menjadi ateis. Kenapa tuan? Dia beranggapan bahawa dengan agama ni lah menyusahkan kehidupan. Kerana bila kita buat maksiat, buat mungkar, ada hukuman. Dan dia beranggapan bila dia membebaskan diri pada agama, tak beriman dengan Ta'ala, maka dia boleh lakukan apa saja, maka dia tak akan menerima hukuman di sisi Allah. Itu pandangan keyakinan diri. Ini menyebabkan akhirnya mereka boleh mengisytiharkan diri dan mereka tak beriman dengan Ta'ala. Jadi sekalian, bila manusia dah tak malu dengan Allah, tak malu dengan manusia, tengok hari ini, ramai banyak perkara-perkara yang mereka lakukan. Kadang-kadang perkara itu bukan sekadar merosakkan diri mereka, tetapi mereka menjadikan suatu benda yang akan merosakkan orang lain. Dan sehinggalah ada di kalangan manusia tuan, bukan sekadar mereka tak percaya pada Ta'ala, tapi mereka mencabar Allah Ta'ala, mencabar hukum Ta'ala. Sebab tu tunggulah. Ya Allah jelaskan, partakib yaumat ta'tis sama' bidduhan mubin. Tunggulah, akan datang satu masa nanti. Apa tuan? Ya duhan. Duhan ni kalau ditengok dalam tafsir, dia panggil asap jerubu. Dan Allah alam, apakah jerubu? Yang dulu mungkin, kita tengok mungkin satu penyakit ataupun satu bencana bala, yaghshan nas, yang akan meliputi manusia. Makna tak ada orang terlepas daripada bencana ni. Inilah yang kita bimbang tuan-tuan, kerana perbuatan sebahagian manusia dan mereka bangga dengan kejahatan, kemungkaran mereka lakukan. Tapi bila Allah nak turunkan balak, nak turunkan bencana, maka Allah tak kira siapa, dia akan menimpa semua manusia. Tuan-tuan hadirin muslimin muslimat yang sekalian, perkara yang ketiga, kenapa Allah tak pandang kita dan kita tidak dalam pemeliharaan Allah Ta'ala? Iza kunta ta'kulul haram la hafdha ala azza wa jalla. Maknanya mereka melakukan, apabila mereka melakukan perbuatan haram ataupun makan benda yang haram, dan mereka tidak takut pada azza wa jalla. Maksudnya bila sampai peringkat manusia ni buat amalan. Ini cerita iza kunta ta'kul haram, kalau mereka makan benda-benda haram. Hari ni tuan, soal halal haram ni benda yang sangat susah lah. Kena jaga kan. Jaga. Hari ni tuan, kalau tengok dalam bab makan minum kita lah. Kita tengok di Pahang ni pun cukup lah. Tak payah kalau pergi luar negara. Kalau luar negara tuan, lagi payah nak tahu sumber binatang sembelihan tadi halal tidak. Kecuali kalau negara-negara yang umat Islam majoriti, maka tak ada masalah. Tapi kalau kita pergi yang minoriti tuan, tuan-tuan pergilah ke Thailand contohnya, pergi ke sampai ke Bangkok atas lagi contohnya. Jadi kalau kita masuk ke bahagian-bahagian pendalaman, memang di sana tuan, memang kalau kita nak makan, kita tengok mana kedai tok syekh daripada keturunan Pakistan. Yang tu yang kita boleh yakin sebab mereka beragama Islam. Tapi kalau pergi kedai-kedai biasa ni, memang tak jumpa yang halal lah. Walaupun nampak masakan tom yum, tulis siam lah kan. Cuma memang ada di kalangan Islam nampak. Kalau tuan pergi Bangkok contohnya, kita pergi Bangkok, yang mudah makan pergi ke stesen bas. Ada stesen bahagian-bahagian halal. Mana gerai-gerai yang diuruskan atau diusahakan oleh orang Islam. Maka mungkin dengan sebab kita memilih tempat-tempat yang baik, yang betul, ingredientnya, cara penyediaannya, bahan yang digunakan, maka tuan ini akan menyelamatkan kita daripada perkara-perkara yang haram. Tapi kadang-kadang orang tak kisah pun. Ni dalam bulan Ramadan, ada orang tuan berbangga dengan kekayaan kemahuan dia masuk nak buka puasa. Sebab itulah antara prasyarat Jabatan Agama dan Majlis Agama keluarkan bagi mana-mana hotel yang nak menyediakan buffet Ramadan. Kan nak menyediakan buffet Ramadan, paling tidak awak kena ada, bila awak nak isytiharkan tempat awak boleh menyediakan buffet Ramadan, paling tidak tuan kena ada sedia halal. Sebab bila sedia halal ni ada jalan kuasa yang menentukan
bahan dan juga bagaimana penyediaan makanan yang disediakan di hotel tersebut yang diperakui oleh jawatan kuasa yang dilantik atau yang terpilih untuk mengkaji dari segi tempat penyimpanan bahan-bahan tersebut. Ini ada hotel tuan tak kisah pun. Dia boleh ayam semelih tak semelih bubuh dalam satu peti. Dan bila tukang masak walaupun dia ada 2 section halal dan non halal, tapi bila tengok freeze tempat penyimpanan dia bubuh daging yang tak halal dengan daging halal buh sekali. Maka bila bercampur, bila proses dah nampak benda tu dah jadi syubhah. Kalau kita tak nampak tak apa. Tapi kalau kita nampak tuan, ada orang tak kisah pun. Dia tak kisah pun macam kita tengok di bandar tu. Kalau tuan pergi dekat menara 188. Ya, menara tu. Nama menara 188. Tuan tengok ada satu kedai sebelah Kulakek tu. Kulakek dan sebelah tu ada satu kedai mamak, kedai roti canai kan. Tuan-tuan tahu siapa punya tokek tu? Seorang Sing. Kan dia bukan Islam. Tapi pernah kita bagi tahu, dia kata tu ramai orang makan. Dia mudahnya. Formula dia ramai orang makan. Kadang-kadang tuan, kita bukan apa, kita kena ada rasa sensitif lah. Kalau kedai tadi bukan dimiliki oleh orang Islam, ataupun tuan dia bukan orang Islam, ataupun tukang masak dia bukan Islam, paling tidak tuan kita ada rasa prejudis. Jangan makan sini, bimbang takut. Saya ingat pengalaman ketika saya duduk di Cameron Highland tuan. Ada satu kedai mamak, bukan mamak lah, kedai Hindu. Memang kalau masuk dalam kedai tu, memang ada tokong Hindu. Memang Hindu lah. Kan? Tapi ramai orang tak makan kerana dia ada jual nasi ayam dan makanan yang western ni. Bila kita tegur pada pelancong yang datang, cakap bagi kita ini kedai bukan Muslim. Dia kata mana kedai Muslim tak ada. Dah tak apalah, kita musafir boleh je. Tak apa, kita ada rusak. Pandai pula cakap rusak tuan. Makna boleh ke kita rusahkan diri kita dengan dia menggunakan istilah pun tak betul dah. Mana boleh ke tuan kita menghalalkan sesuatu yang jelas bahawa tempat tersebut memang tak ada pengesahan tentang kehalalan makannya. Jadi bila kita makan benda haram ataupun tubuh jasad kita tumbuh semua haram, Rasulullah jelaskan, kullu lahmin nabatat minal haram fanara lebih. Mana jasad tubuh yang tumbuh di semua haram ni, maka neraka paling layak baginya. Lepas tu kadang-kadang kenapa kerasnya hati kita bila kita dah makan tempat-tempat begini tuan, itu keras hati kita. Orang tegur nak marah, kita jadi samcin, pedaah kan. Gedebel lain macam. Termasuk tuan kita jadi malas nak beribadah. Soal agama ni kita pesan sendakan, nak bangun semayang pun tak nak, tengah malam nak buat ibadah pun berkira-kira. Dan kalau sampai peringkat tuan kita berkira-kira soal berkaitan ibadah kita dengan Allah Ta'ala, maka Allah akan berkira-kira dengan kita apakah kita layak atau tidak mendapat syurga dan rahmat kasih sayang Allah Ta'ala. Tuan-tuan dan sekalian, pada malam ini kita lihat bahawa sesungguhnya kalaulah kita ingat bahawa kita kena ada rasa risau lah. Risau bahawa hidup di alam dunia ni setiap apa yang kita dapat, apa yang kita miliki, kerisauan sekarang pun tuan, satu hari nanti semua yang kita ada ni kalau kita melakukan amal perbuatan yang menyebabkan kita dalam kemurkaan Allah Ta'ala, kita bimbang kita tak akan dapat rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala. Maka marilah kita cek apakah sebelum kita kembali menghadap Allah Ta'ala yang semua nak mati tuan, sampai masa yang ketika nanti kita akan dipanggil balik menuju Allah Ta'ala. Cuba renung diri kita bagaimana risau tak tuan dengan ibadah kita, bagaimana cukup tak semayang kita, cukup tak zakat yang kita keluarkan, cukup ke tak bagaimana puasa yang kita diwajibkan sepanjang bulan Ramadan, sepanjang hayat kita. Bayangkan bagaimana sedekah kita, apakah kita melakukan sebagai sedekah terbaik dengan hati ikhlas kepada Allah. Dan cuba tengok pada ibadah lain. Kalau kita rasa tak cukup tuan, agak-agak terjaminkah keselamatan, kesejahteraan kita nanti waktu kita kembali mengatakan. Betul Allah SWT datangkan pada penghujung kehidupan manusia ni pada setiap bulan, pada bulan ke-9 setiap tahun, maka satu bulan dipanggil bulan tanda kasih sayang Allah, hadiah Allah kepada hamba-hambanya yang dinamakan Ramadan. Dan Ramadan tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok bagaimana Imam Baihaqi dia mengatakan Ramadan ni sebagai satu bulan yang panas terik. Dan keterikan panas tu ialah yang membakar, membahang. Dia mengistilahkan kepanasan tadi, terik panasnya Ramadan ni ialah membakar segala dosa-dosa, perbuatan mungkar maksiat bagi orang beriman. Jadi rupanya kalau tengok tuan, bulan Ramadan ialah bulan kita menyucikan diri, membersihkan seluruh anggota kita, jiwa dan hati kita dan segala niat, iktikad dan keyakinan kita supaya kita kembali kepada kebenaran untuk melaksanakan satu tanggungjawab
rupanya kita ada tugas yang paling besar, iaitu melakukan ibadah puasa. Dan puasa ni ada package dia. Kan ada package dia. Maksudnya, bila bulan Ramadan saja tuan, betul orang tanya pada Imam Nawawi, wahai Imam kami, apa ada pada Ramadan? Imam Nawawi rahimahullah mengatakan bahawa tuan, pada Ramadan tu ada 3 benda besar. Yang pertama ada kasih sayang, rahmat dan keberkatan. Yang pertama, kasih sayang Allah Ta'ala menghadiahkan kita. Allah buka pada bulan Ramadan ni satu ruang atau pintu yang sangat istimewa, dipanggil pintu syurga. Mana dengan sebab datangnya Ramadan, Allah buka seluas-luas pintu syurga dan Allah tutup pintu neraka. Jadi kalau kita tuan bila duduk di alam dunia, contohlah, kalau kita dapat satu hari, Allah kata duduk dekat istana. Bila kita duduk dalam kawasan perumahan kita dekat kawasan istana, tiba-tiba diisytiharkan satu hari tuanku membenarkan, atau hari raya, biasanya hari raya lah, dia membuka pintu istana untuk rakyat datang ke istana. Tuan-tuan, bila tempat yang kita tak pernah pergi, dengar bunyi istana, tempat kediaman orang yang terutama, orang kaya hebat sebagai sultan dan juga orang ternama negara, kita tuan-tuan kalau boleh nak masuk tengok. Dan apatah lagi tuan, kalaulah orang tu dia nak masuk tengok, dia seronok tengok bagaimana kehebatan dan juga dengan peluang terbukanya pintu istana. Tapi kalau kita orang mukmin, orang beriman, Allah nak buka pintu syurga seluas-luasnya, tapi tak rasa seronok, tak rasa bangga, ada something wrong somewhere lah kita ni. Kena check balik. Maknanya kena ada rasa seronok. Sebab itulah, bila Allah Ta'ala memberikan kasih sayangnya, bulan Ramadan ni bulan sangat berharga. Bulan sangat bermanfaat. Di mana bukan sekadar Allah berikan kasih sayang, tapi setiap amal perbuatan kita sepanjang Ramadan, Allah berkat tuan-tuan. Sebab itulah kita baca, tengok bagaimana, walaupun ada pertikaian dalam hadis ni sama sahih tidak, cuma ada hadis menjelaskan awalur rahmah, awsatu maghfirah, wa akhiru itqu minan nar. Jadi kalau tengok dalam ungkapan ucapan ini, ada mengatakan hadis dan ada kata-kata ulama nak menunjukkan tuan, sebab mereka bincang rahmat Allah bukan pada awal Ramadan, tapi sampai akhir Ramadan. Mana meletakkan bahawa ungkapan ucapan ini adalah satu benda yang tak betul, tak tepat. Jadi kalau Allah memberikan kerahmatan, siapa yang dapat? Ialah orang yang hatinya ada pergantungan, ada rasa kecintaan, dan dia boleh menghargai anugerah kurnia Allah Ta'ala. Macam kita dalam rumah tangga tuan, kita dalam keluarga. Bila suatu benda berharga ni, orang yang tahu menilai sesuatu yang berharga itu, dia akan menghargai apa yang berharga. Tapi kalau orang tak reti menilai sesuatu yang berharga, dia anggap biasa je. Macam kita dalam rumah tangga kita jumpa, contohnya. Kita beli satu rose, black rose, rose hitam je. Warna kebiru-biruan tapi warna hitam. Payah dapat ni, harga mahal, contohlah. Tuan-tuan, kita bawa balik sempena hari perkahwinan kita, sepasang suami isteri, kita pun hadiahkan rose pada isteri kita. Dan cakap, walaupun sekuntum rose, tapi bagi seorang isteri yang menghargai kerana pengorbanan kasih sayang suami dan orang yang dicintai dia, maka dia akan menghargai walau sekuntum rose tuan. Dan dia akan jaga, dia ambil, dia cium, wangi, dia senyum, seronok dapat sekuntum rose. Tapi kalau rose yang sama tuan, yang harganya mahal, tuan-tuan bawa kereta sampai dekat hutan, tuan-tuan berhenti, tengok ada sekeberuk, bagi keberuk tu, tuan-tuan. Kan? Kalau beruk tu dapat rose, apa benda berus ni? Dia akan cabut-cabut dan habis, punah. Mana dia tak erti menghargai keindahan satu pemberian yang sangat istimewa daripada seorang manusia kepada seseorang. Tapi berbeza tuan, kalau kita sebagai seorang Muslim, seorang mukmin, bila Allah datangkan Ramadan ni, suatu hati kita berbunga-bunga seronoknya nak datang Ramadan. Macam seolah-olah tuan, seorang yang akan diijab kabulkan menanti-nanti malam pertama perkahwinannya. Seolah begitu. Bayang seronoknya datangnya Ramadan. Tapi kalau bila datang Ramadan, kita mulalah nak cari doktor, nak dapat surat. Alasan apa? Gastrik. Kan? Sebenarnya, gas tak banyak mana pun. Trik tu banyak tu. Kan? Trik tak nak puasa. Tuan-tuan boleh ke tuan-tuan bawa sijil tu nak pergi bazar Ramadan? Kalau tak puasa ni ada surat, ada sijil. Tak ada. Orang tak layan. Nak menunjukkan kadang-kadang kita mencari alasan.
supaya kita jangan dapat mengamalkan atau melakukan, sedangkan Allah Ta'ala kurniakan Ramadan dalamnya apa tuan? Yang tadi 3. Yang kedua, Imam Nawawi mengatakan dalam Ramadan ada maghfirah. Maghfirah apa? Keampunan. Tuan-tuan, bulan-bulan lain ada keampunan, tapi keampunan bulan Ramadan sangat luar biasa. Maka Allah Ta'ala mengampunkan dosa yang lalu, yang akan datang. Maknanya kelebihan pada bulan Ramadan yang merupakan suatu anugerah yang sangat istimewa kepada kita. Tuan-tuan, kepada siapa? Kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila kita beramal dengan menghidupkan Ramadan. Sebab itulah dalam Ramadan ada 2 benda besar. Yang pertama siam dan qiyam. Siam ni apa tuan? Kita menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa, menahan diri daripada perkara-perkara yang menyebabkan dosa dan kemungkaran, kemaksiatan yang mendatangkan kemurkaan Allah Ta'ala. Jaga mata, telinga, hidung dan seluruh anggota kita, jangan buat. Jaga hati kita, persangka buruk manusia, dengan sebab kita kawal diri kita, jaga kita jangan sampai peringkat kita melakukan sesuatu yang menyebabkan dalam kemurkaan Allah Ta'ala. Maka tuan-tuan, ini di antara perkara yang kita tahan dalam bulan Ramadan. Sebab tu orang bulan Ramadan tuan, kalau kita tengok dalam diri kita sinilah, beza. Kalau bulan lain tuan, kita nak makan, minum ni semangat kuat. Tapi bulan Ramadan kerana rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala, maka kita dapat tahan diri kita daripada mula berbuka, bersahur sampailah berbuka puasa. Maksudnya sepanjang hampir berapa jam tu? 13 jam kan? Kita berpuasa, maka tuan sepanjang 14 jam tu menunjukkan kita mampu menahan diri kita dari perkara-perkara yang membatalkan puasa kita. Cuma ada orang dia puasa-puasa tapi dia tak melakukan ibadah lain. Itu rugilah. Puasa bagus dah, menahan diri, tak makan, tak minum, tak cakap. Kemudian tapi mulut ataupun hati busuk dengan orang. Itu tak jadi kan. Maksudnya tapi kalau dia menahan diri, hanya meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan puasa, tapi semayang tak buat, lagi mengkarak dia. Kan? Sedangkan baginda Nabi menjelaskan, man tarakas solat muta'amidan faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja, maka dia akan tergolong dalam golongan orang kafir yang nyata. Na'udzubillah min zalik. Dan yang kedua, yang ketiga tuan, dalam yang kedua tadi benar, di mana Imam Nawawi mengatakan bahawa Allah kurniakan maghfirah. Dan keampunan tuan-tuan ialah satu benda yang sangat istimewa, yang sangat berharga. Kat dunia mungkin tak nampak, tapi bila kita kembali menghadap Allah Ta'ala, maka orang yang Allah ampunkan dosa, mereka akan terlepas dari seluruh azab. Azab kuburnya, azab pada mahsyarnya, azab titian siratnya, dan termasuklah azab nerakanya. Maka ini istimewa. Dan kita melalui jalan-jalan menuju ke akhirat, seolah kita masuk touch and go tuan. Terus, tak ada halangan. Tidak banyak sekatan-sekatan yang akan menyebabkan kerana dosa-dosa kita yang menyebabkan lambatnya perjalanan. Ada satu kisah tuan, seorang sahabat yang baik, 2 orang sangat baik. Daripada kecil mereka sampailah besar. Tapi Allah takdirkan seorang ni jadi orang kaya, seorang jadi seorang ahli ibadah dengan keadaan hidup sangat sederhana. Dan kemudian kebetulan kawan yang ahli ibadah ni ataupun yang hidup sederhana meninggal dunia dulu. Bila meninggal dunia dulu, kemudian tuan diuruskan jenazah, kemudian dia masuk ke alam akhirat, kemudian dia dapat menikmati nikmat syurga Allah Ta'ala. Dan dia mencari-cari mana kawan seorang lagi, lama menanti. Dan akhirnya bertemu balik. Dia kata, kenapa awak lambat sangat? Sedangkan dari muda dia tahu kawan dia orang jaga ibadah, jaga amalan, orang yang mentaati perintah Allah. Tapi dia kata sesungguhnya lambatnya perjalananku menuju ke akhirat ini kerana setiap hartaku sedang disiasat satu-satu di sisi Allah Ta'ala. Rupanya sebab banyak harta tuan. Kalau kita banding, bukanlah maksudnya kita duduk kat dunia tak ada harta. Kena cari. Tapi pastikan dari mana kita dapat dan bagaimana kita belanjakan apa yang kita miliki. Sebab itulah, bila ada tabung orang nak buat buka puasa bulan Ramadan tuan, jangan kita berkikirlah. Setakat 500 tahun ni, pejam mata lah, ulur je tuan. InsyaAllah, Allah Ta'ala beri ganjaran pahala. Betul lah, kalau kita pergi bulan Ramadan datang, pagi-pagi semayang berjemaah di masjid tuan, nampak tabung, jangan kikir. Pastikan setiap pagi kita jadikan diri kita setiap bersedekah. InsyaAllah, tak rugi tuan. Kerana dengan kita beri sedekah, beri makan orang berpuasa, tak hilang ganjaran, tak hilang ibadah kita. Tetapi Allah ganjarkan, beri ganjaran yang berganda-ganda kerana kelebihan.
Sebab tu kalau boleh tuan, dalam bulan Ramadan ni, kalau ada anak-anak saudara kita yang selalunya kita bagi ampau ketika hari raya, ya, kita bagi tahu dia, kalau nak duit ampau, nak duit raya, datang rumah Pak Ngah. Mari buka puasa sini. Kita bagi dalam bulan Ramadan. Mana keberkatan Ramadan itu lebih hebat. Tapi berbeza kita. Kita tak nampak kelebihan Ramadan, kemuliaan Ramadan. Kita nampak hari ni tuan, kalau tuan pergi pasar raya, orang dah mula, ramai dah beli baju. Kalau bawa baju, tuan kain nak buat baju Melayu ni, pergi kedai jahit ni, tuan cakap nak baju, dia kata, oh dah tutup dah, tak ada dah. Dah tutup dah. Belum puasa lagi. Maka kedai untuk jahit baju pun tu, orang dah bincang tema-tema dah. Menunjukkan kesungguhan kita, seronoknya kita nak menyambut Aidilfitri. Tapi sebenarnya kemerihan, kehebatan orang mukmin ialah bagaimana dia dapat berada dalam bulan Ramadan. Itu yang doa yang kita doakan supaya Allah berkatkan kita Rejab, bulan Syaban, wa balighna Ramadan, supaya Allah sampaikan umur kita. Bukan sekadar sampai Ramadan, wa balighna Ramadan wa lailatul qadr. Allah sampaikan kita juga pada malam-malam al-qadr, malam yang Allah kurniakan kelebihan dan kemuliaan kepada hamba Taala. Perkara yang ketiga tuan, kalau boleh bulan Ramadan ni kita tengoklah package ataupun jadual yang kita laku. Mula dia bangun pagi, jangan tinggalkan sahur. Ni sahur ni banyak keberkatan. Dan kita jaga semayang, kalau boleh semayang berjemaah di masjid seorang tuan. Kalau tak boleh, kita ambillah peluang. Jangan semayang bersendirian. Mana rugi kelebihan yang ada pada Ramadan. Dan begitu juga pada Ramadan ada zakat fitrah. Satu kewajipan. Mana jangan lupa bayar zakat fitrah. Hari ini Alhamdulillah Majlis Agama tuan telah mengeluarkan satu portal baru dan kaedah bayar zakat secara online. Kita boleh bayar awal, nak bayar akhir. Kalau dulu tuan nak tunggu sebelum solat sunat hari raya bayar zakat fitrah ni, ramai tak bayar zakat. Kenapa? Tok Imam pun nak mandi, nak bersih diri, tak sempat nak ngutip. Amir pun tak sempat. Gunakan peluang awal. Tak apa, bayar zakat. Bayar 2 kali pun tak apa tuan. Yang ketiga tengok dalam bulan Ramadan ialah bagaimana bulan yang Allah Ta'ala kurniakan satu kelebihan, kita perbanyakkan sedekah. Cuma kena jaga tuan, bulan Ramadan jangan kita melakukan pembaziran. Saya baca sikitlah. Saya buat semakkan. SW Corp pada 2016 tu buat kajian. Dia kajian tentang bagaimana pembaziran yang berlaku oleh umat Islam ketika dalam bulan Ramadan, terutama di hotel-hotel dan bazar Ramadan. Dalam kajian mereka tuan, sepanjang 30 hari dan bulan Ramadan didapati dianggarkan makanan-makanan yang dibuang menjadi sampah berjumlah 27,000 tan. Oi, banyak tuan. Digambarkan seolah-olah sama dengan bangunan 30 tingkat atau 452 meter. Maksudnya kalau di hotel tuan, dia ada satu peraturan. Memang mereka masak banyak. Tapi kalau makanan tak habis, memang cap pelung, buanglah. Dia tak akan bagi pada orang. Kadang-kadang di masjid pun sama tuan. Kalau makan yang buat tak sedap, kawan-kawan kita tinggal tu, letak tepi tu, orang tak usik pun. Jadi akhirnya Tok Siak lah ambil nak buang ke mana tuan. Takkan Tok Siak nak makan sama sekali. Ambil Tok Siak tolong tak entong sampah lah. Ada juga. Dan apatah lagi tuan, kalau kita masuk bazar Ramadan, niat kita memang nak beli makanan untuk keluarga kita, tapi bila masuk Ramadan, orang yang meniaga pula dia tak bertanggungjawab, tak ada rasa kasih sayang sesama se-Islam. Dia jual makanan hak lama, dia masak semula, kadang-kadang bawa balik basi tuan. Nak makan anak takut sakit perut, kita marah. Tapi kita nak tuntut balik, tak apalah, lantaklah dia. Marah kita pun buang. Mana tanpa sedar, kita pun dalam rumah tangga kita buang makanan. Ni nak menunjukkan kalau adalah ayam itik bulan Ramadan tuan, kalau beli mi kari yang tak habis tu, dapat makan masa tu lah. Oh, borak beri dia. Kalau bulan lain tak merasa makan mi kari, makan cucuk udang, tapi bulan Ramadan dapat makan benda-benda istimewa. Menunjukkan jangan sampai peringkat tuan kita melakukan pembaziran. Pada tahun 2022, saya dengar dalam Radio Aikim, dia ada membincangkan bagaimana dia mengkaji beberapa buah negeri, termasuk di hotel dan beberapa buah bazar Ramadan. Dia kaji sepanjang 18 hari. Dia buat kajian ni di bazar Ramadan, di hotel, 3 buah negeri. Maka didapati tuan-tuan, makanan yang dibuang selama 18 hari itu, mereka campur kaji semula sebanyak 16,650 tan. Banyak tu. 16,650 tan 18 hari, dan dia boleh beri makan sebanyak 95 ekor gajah. Nak bayangkan tu. Maknanya memang tak nafikan masuk bulan Ramadan, tak kira lagi orang jiru air tu kan. Hak balang air tak habis tu. Bila hujan je tuan, tengok banyak mana balang.
sampai peringkat longkang bertukar jadi air jagung juga kan. Nak menunjuk air sirap jagung dan berbagai. Menunjukkan kadang-kadang kita marilah kita cuba amati dalam bulan Ramadan ialah bulan kita menjimatkan belanja, bukan bulan pesta makan, tapi kita jadikan bulan Ramadan tahun ini ialah bulan pesta ibadah, melakukan segala kebaikan, guna kesempatan yang terbaik. Mungkin Ramadan tahun ini Ramadan terakhir untuk kita, mudah-mudahan kita masuk ke bulan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Sekali itulah yang dapat kita bincangkan pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang bincang bermanfaat. Terima kasih atas persetujuan untuk mendengar. Sekali lagi Allah juga. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamidin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li Allahumma fakkina fak ahlana wa qaramta lana fi dinina ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna